Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Nama aku Afwan and this is Bebil Studio. Korang tahu tak, dalam dunia ni ada 4.66 bilion orang yang aktif menggunakan internet setiap hari. Dan angka ni menunjukkan peningkatan yang sangat banyak setiap tahun. Dalam dunia yang serba canggih ni, internet dah jadi satu keperluan yang sangat-sangat penting. Sebab internet ni seolah-olah dunia yang tak ada batas. Everything ada dekat dalam internet. Baik benda buruk, baik benda baik pun ada dekat dalam internet. Terpulang pada kita nak pilih yang mana satu. Tetapi kalau korang nak tahu, dunia internet yang kita layari hari ini, yang kita tengok hari ini, yang kita baca hari ini, konten dia cuma 4% sahaja daripada dunia internet yang sebenar. Lagi 96% dunia internet adalah dark web, ataupun kita panggil dunia internet gelap. Bagi yang tak tahu apa itu dark web, secara ringkasnya, dark web ni adalah jaringan carian internet tersembunyi yang mana website dekat dalam dark web ni tak boleh dicari dengan hanya menggunakan search engine ataupun platform yang biasa macam Google, Mozilla ataupun Safari. Tak boleh. Dia ada cara special macam mana kita nak akses ke dalam dark web ni. Apa yang ada dekat dalam dark web ni? Macam-macam guys. Apa saja yang korang terfikir, semuanya boleh dapat dekat dalam dark web ni guys. Korang nak apa? Rahsia keuangan sesebuah negara, rahsia konspirasi yang korang tak pernah dengar pun, minyak mentah dengan harga yang sangat-sangat murah. Korang nak hamba yang boleh suruh dia buat apa saja yang korang nak. Korang nak senjata api, korang nak dadah, ataupun korang tak puas hati dengan orang, korang nak pembunuh upahan. Semua benda ni ada dekat dalam dark web dan dijual secara legal. Salah satu konten yang disajikan dekat dalam dark web ni adalah Red Room. Satu konten live streaming yang sangat-sangat creepy dan sangat-sangat kejam guys. Bila dengar je nama Red Room ni, of course kita akan terfikir satu bilik yang berwarna merah. Kalaulah penjelasan dia semudah itu, sesimpel itu, dia tak akan jadi konten aku untuk share dengan korang semua. Apa itu Red Room yang sebenarnya? Red Room memang betul, dia adalah bilik yang diwarnai dengan warna merah. Tapi warna tu dia tak pakai cat, dia tak pakai nippon paint ke apa, tidak. Tapi dia diwarnakan dengan darah manusia guys. Satu bilik tu penuh dengan darah. Red Room adalah platform live video streaming. Konten dia senang saja. Dalam Red Room tu akan ada seorang mangsa yang diikat. Tak kisahlah laki ke perempuan ke. Dan kemudian akan ada satu atau lebih orang yang dipanggil sebagai algojo akan menyeksa mangsa tu sedikit demi sedikit sampai mangsa tu mati. Cara penyeksaan dia macam-macam. Okey, sekarang ni aku nak korang bayangkan, kalau korang tengah seksa orang yang paling korang benci dalam dunia ni, apa yang korang akan buat? Apa sahaja yang ada dekat dalam fikiran korang, apa sahaja yang ada dekat dalam kepala korang, itulah yang akan dilakukan oleh algojo kepada mangsa dalam Red Room tu. Yang lebih gila lagi guys, dalam live streaming ni akan ada seorang host yang akan menentukan macam mana mangsa tu akan diseksa. Tak cukup dengan tu, penonton yang lihat live streaming tu juga boleh mengambil bahagian dalam acara penyeksaan tu. Cukup dengan cara bagi tahu dekat host tu apa nak buat dekat mangsa tu. Lepas tu host tu akan bagi tahu dekat algojo dan mangsa tu akan diseksa seperti mana yang penonton tu request. Daripada mana dia orang dapat mangsa-mangsa ni? Banyak rumours yang cakap mangsa-mangsa dekat dalam Red Room ni adalah orang yang diculik di merata-rata tempat. Kita ada banyak dengar kan cerita pasal orang hilang, orang kena culik, kisah pasal van putih dan macam-macam lagi lah. Dan bila polis investigate kes-kes ni, tak ada kesan, tak ada jejak langsung. End up kes dia close macam tu saja. Kemungkinan mangsa-mangsa ni diculik oleh satu sindiket ataupun kumpulan yang diupah oleh somebody dan kemudian orang ni akan dihantar kepada Red Room organizer. Ada juga rumours yang aku pernah baca, mangsa-mangsa dekat dalam Red Room ni adalah orang-orang Muslim yang ditawan oleh pihak musuh semasa peperangan. Dan ada kemungkinan ISIS terlibat secara langsung dalam supply mangsa-mangsa kepada Red Room ni. Walau bagaimanapun, kewujudan Red Room ni sangat-sangat diragui.
sampai hari ni status Red Room ni masih lagi menjadi satu teka-teki yang sangat-sangat besar. Sebab ramai juga orang yang cakap Red Room ni adalah sekadar platform untuk scam orang semata-mata. Orang yang join Red Room ni, diorang kena bayar sebelum diorang dapat akses masuk ke live streaming tu. Dan mata wang yang diorang gunakan untuk bayar akses tu adalah Bitcoin ataupun cryptocurrency. Bila dah join live streaming tu, memang betul pun diorang akan tengok algojo ni akan seksa mangsa-mangsa tu. Tapi bukan nampak full pun. Yang part ngeri-ngeri tu dia tak tunjuk. Penonton just boleh dengar orang tu menjerit macam tengah kesakitan. Tapi hakikatnya mangsa-mangsa ni hanyalah berlakon seolah-olah diseksa oleh algojo tu. Mungkin korang tak pernah tahu, ataupun orang yang share pengalaman dia masuk ke dalam dark web ni tak pernah bagi tahu dekat korang. Kalau korang masuk ke dalam dark web ni, korang kena pakai special platform. Contoh aku bagi Tor software. Bila korang pakai Tor software ni untuk masuk ke dalam dark web, dia akan encrypt korang punya IP address. Lepas tu IP address korang akan bouncing. Dengar macam complicated kan? Tak apa-apa, cerita simple dia macam ni. Korang pernah dengar kan software yang provide VPN free ataupun free proxy? Ada website yang kita tak boleh buka dekat negara kita. Korang sendiri pun tahulah website apa kan. Tapi negara lain boleh buka website tu. Bila kita install VPN free ni ataupun pakai platform yang provide free proxy ni, dia akan tukarkan IP address kita. Contoh, korang nak buka Facebook masa korang bercuti dekat China. China dia tak boleh buka Facebook. Bila korang install VPN free ni, dia akan tukarkan original IP address korang daripada China pergi ke tempat lain. End up korang boleh buka FB dekat China. Tapi masalah dia, bila korang gunakan VPN free ni, dia akan slowkan internet korang. Sebab dia akan bouncingkan IP address korang ke negara ataupun tempat lain. Negara ataupun tempat yang boleh buka website yang korang nak buka tu. Lepas tu dia akan hantar ke server, which is website yang mana korang nak buka. Then that signal dia akan hantar balik dekat korang punya device. Lepas tu baru korang boleh buka website apa yang korang nak buka. Panjang kan proses dia. Konsep semua ni sama bila korang nak masuk ke dalam dark web. Poin yang aku nak bagi tahu dekat sini, bila korang buka dark web, internet korang akan jadi sangat-sangat slow. Seriously, cuba korang fikir logik. Kalau internet slow, macam mana boleh tengok live streaming? Korang tengok live FB dengan full bar, lepas tu 4G 30 Mbps lagi, kadang-kadang still lagi sangkut. Kalau masuk Red Room yang ada dekat dalam dark web tu, kau rasa macam mana? Kura-kura babe, memang slow gila. Sebab tu ada orang cakap yang Red Room ni hanyalah platform scam semata-mata. Tambah lagi satu benda, kalau orang biasa macam kita ni boleh akses ke dalam dark web, just klik dekat YouTube, cari tutorial macam mana nak masuk ke dalam dark web, dan korang akan tahulah macam mana nak masuk ke dalam dark web tu. Takkan polis ataupun pihak berkuasa tak tahu kot. Diorang ni of course lah, kelengkapan dia lagi canggih daripada kita. Contoh dia macam FBI, setiap tahun mereka banyak tangkap orang yang upload ataupun jual konten child pornography dekat dalam dark web. Maksudnya ada juga pihak berkuasa yang pantau aktiviti-aktiviti yang ada dekat dalam dark web ni. Apatah lagi konten-konten yang macam Red Room ni, bunuh orang secara live. Takkan satu dunia punya pihak berkuasa tutup mata kot kan? Sampai hari ni, misteri tentang kewujudan Red Room masih lagi tak diketahui. Sama ada benda tu betul ataupun tidak. Mungkin betul Red Room adalah platform scam semata-mata, tapi kalau korang go in deep into the dark web, mungkin korang boleh jumpa dengan konten-konten yang macam ni, which is the real one. But seriously, it's not easy untuk korang jumpa benda-benda macam ni dekat dalam dark web, sebab sangat-sangat susah. Okay guys, that's all cerita pasal Red Room yang aku boleh share dekat korang. Pelik weh, macam mana orang boleh enjoy lepas tu terhibur pula bila tengok orang kena seksa kan? Kalau benda ni betul-betul real lah. Dan aku rasa macam hiburan macam ni, type of hiburan macam ni tak masuk akal. Hopefully korang semua enjoy untuk konten kali ni. I see you at the next video. So aku gerak dulu. Apa-apa Roger. Assalamualaikum. Bye-bye.